Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa dhukhrina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati tuan-tuan sidang penonton di mana saja tuan-tuan puan-puan berada, alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini kita meneruskan program kita Tafsir Al-Quran online di Facebook Pejabat Qadir Daerah Kota Tinggi. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mengikuti program kita pada pagi ini, diharap tuan-tuan sihat walafiat dan tuan-tuan dapatlah menekan butang like, kemudian menekan butang share agar kita sama-sama berkongsi kebaikan program ini insya-Allah kepada orang-orang lain. Tuan-tuan, puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah, apa khabar semua, sihat ya? Alhamdulillah. Minta maaf tuan-tuan, minggu lepas kita tak dapat bersama-sama dalam program kita kerana saya terlibat dalam satu bual bicara vaksin minggu lepas bersama Timbalan Mufti Negeri Johor dan bersama doktor pakar keluarga yang membahaskan tentang vaksin, adakah ia perlu ataupun tidak. Jadi saya bersama-sama di dalam program tersebut dan kita tak dapat bersama pada minggu lepas. InsyaAllah tuan-tuan, pada minggu ini kita akan sambung lagi kelas tafsir kita pada siri yang ketiga. Sambung pembahasan sebelum ni, di mana pada pertemuan sebelum ini tuan-tuan kita membahaskan berkenaan dengan al-isti'adzah ataupun kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berkongsi tuan-tuan bagaimana pentingnya untuk kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita membaca Al-Quran, dan ia juga merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah seperti mana yang telah kita sama-sama maklum, pada hari ini kita akan sambung perbahasan surah yang pertama di dalam Al-Quran dan merupakan pembuka bagi surah-surah dalam Al-Quran dan pembuka Al-Quran, iaitulah tidak lain tidak bukan adalah surah Al-Fatihah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan berkongsi sedikit berkenaan dengan pengenalan surah Al-Fatihah. Sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Yang pertama tuan-tuan, kita lihat surah Al-Fatihah. Al-Fatihah membawa maksud pembukaan. Jadi dinamakan surah ini surah Al-Fatihah kerana ia merupakan pembukaan kepada Al-Quran. Surah ini tuan-tuan merupakan surah Makkiyah. Makkiyah membawa maksud surah yang diturunkan sebelum hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan, program-program tafsir kita yang akan datang bila mana kita membahaskan surah-surah ataupun ayat-ayat, nanti tuan-tuan akan mendengar kalimah Makkiyah ataupun lagi satu Madaniyah. Pertama Makkiyah, yang kedua Madaniyah. Di sini ulama berbeza pendapat tentang Makkiyah ataupun Madaniyah. Diringkaskan tuan-tuan, Makkiyah membawa maksud surah ataupun ayat yang turun sebelum hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Madaniyah membawa maksud surah ataupun ayat yang turun selepas hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Munawwarah. Jadi surah Al-Fatihah ini tuan-tuan, menurut ulama kita merupakan surah berbentuk Makkiyah, iaitulah diturunkan sebelum hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat.
Ini kita maklum surah yang memang kita baca tiap-tiap hari tuan-tuan, kita amalkan, kita baca sebelum kita membaca doa, kita baca di dalam kehidupan seharian kita. Surah ini mempunyai 7 ayat. Dan kemudian sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lebih lanjut tuan-tuan, yang lebih dalam, kita bahas dulu nama-nama bagi surah Al-Fatihah. Kalau kita merujuk di dalam kitab tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kalau kita merujuk di dalam kitab beliau ini tuan-tuan, beliau memulakan perbahasan surah Al-Fatihah dengan menyebutkan nama-nama surah Al-Fatihah ini. Yang pertama tuan-tuan, di dalam kitab ini dinyatakan nama bagi surah Al-Fatihah, saya ringkaskan. Pertama, Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab membawa maksud pembuka kepada kitab. Yang kedua, surah ini menurut jumhur ulama, antaranya apa yang disebut oleh Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an, Imam Al-Hasan dan Ibnu Sirin, surah Al-Fatihah juga dinamakan sebagai Ummul Kitab. Ummul Kitab maksudnya ibu kepada kitab. Maksudnya ibu kepada Al-Quran. Surah-surah di dalam Al-Quran ada 114 surah. 113 surah diibaratkan sebagai anak kepada surah Al-Fatihah. Mana tidak tuan-tuan, surah Al-Fatihah merupakan surah yang walaupun ia pendek, tetapi ia mengandungi perbahasan-perbahasan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, surah ini dinamakan sebagai Ummul Quran, ibu Al-Quran. Tadi Ummul Kitab, sekarang ni dinamakan Ummul Quran. Lebih kurang semakna tuan-tuan, Ummul Kitab dan juga Ummul Quran. Jadi Al-Quran ni ibu. Ibarat bahasa kita ni, kalau kita ni tuan-tuan, walaupun surah Fatihah ni hanya mempunyai 7 ayat, surah-surah yang lain, contoh surah Al-Baqarah, ada 286 ayat, lebih panjang daripada surah Al-Fatihah. Tetapi seperti mana kita maklum, surah Fatihah ni ibarat macam pati. Pati yang pekat, yang mana dia boleh mewarnakan air-air yang berliter-liter, menjadikan air-air itu warna seperti mana warna pati tersebut. Macam kita beli pati sirap lah. Kita beli air sirap, ibu air dia tu tuan-tuan, pati dia tu, botol dia kecil gini je. Akan tetapi, ia boleh memerahkan berliter-liter air, kerana apa? Sedikit daripada pati tersebut, dia boleh menjadi merah. Banyak merah. Ibaratnya gitulah. Al-Quran surah Al-Fatihah hanya mempunyai 7 ayat, akan tetapi 7 ayat dalam surah Al-Fatihah mempunyai huraian yang amat panjang, sehingga ia merangkumi apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka tidak heranlah surah ini dinamakan sebagai Ummul Quran. Dan surah ini sebenarnya dinamakan Ummul Quran bukanlah daripada kalam sesiapa. Ia merupakan daripada kalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana disebut di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, di situ baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillah Ummul Quran, Ummul Kitab, Ummul Quran wa Ummul Kitab was-sab'ul mathani wal Quranul Azim. Jadi di sini Nabi menyebut nama-nama surah Al-Fatihah. Pertama, Alhamdulillah, surah Al-Fatihah itu Alhamdulillah, Ummul Quran, ia merupakan ibu kepada Quran, wa Ummul Kitab, dia adalah ibu kepada kitab, was-sab'ul mathani, dan 7 yang diulang-ulang, wal Quranul Azim, dan ia merupakan Al-Quran yang agung. Jadi kita dah dapat beberapa nama surah Al-Fatihah. Pertama, Alhamdulillah. Kenapa dinamakan surah ini Alhamdulillah? Kerana surah ini tuan-tuan di permulaannya ada kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, surah ini dinamakan Ummul Quran seperti mana yang saya terangkan tadi. Yang ketiga dinamakan Ummul Kitab pun kita dah kongsi tadi. Yang keempat dinamakan As-Sab'ul Mathani.
Sab'u 7. Mathani diulang-ulang. Maksudnya 7 ayat yang diulang-ulang. Itulah nama surah Al-Fatihah. Sab'ul Mathani. Dan juga dinamakan sebagai Al-Quranul Azim. Al-Quran yang agung. Seterusnya tuan-tuan, surah Al-Fatihah disebut juga oleh Imam Ibn Katsir di sini membawa maksud as-salah. Ataupun dia disebut sebagai as-salah. Itu nama lain bagi surah Al-Fatihah. Kenapa ia disebut as-salah? Pertama, kerana ia dibaca di dalam solat. Yang kedua, kerana ia merupakan perbendaharaan. Ataupun dia merupakan perhiasan yang sangat istimewa yang dimiliki oleh umat Islam. Ini menurut pendapat Syekh Az-Zamakhsyari. Jadi tuan-tuan, sebenarnya surah Al-Fatihah ini dinamakan as-salah berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang mana hadis itu diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman. Ni kita kalau jumpa hadis macam ni tuan-tuan puan-puan, Nabi bersabda, Allah berfirman, itu dinamakan sebagai hadis qudsi. Hadis qudsi ini merupakan hadis yang lafaznya lafaz baginda Nabi. Akan tetapi pemaknaan hadis itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam Al-Quran, Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah. Hadis qudsi lafaznya lafaz Nabi, maknanya dari Allah. Sedangkan hadis nabawi, tadi hadis qudsi, ini hadis nabawi. Hadis nabawi lafaz dan maknanya datang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis qudsi ni tuan-tuan, hadis yang Allah wahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan ataupun dengan pemahaman ketuhanan, tetapi baginda Nabi menyampaikan menggunakan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, sebelum Nabi memulakan hadis ini tuan-tuan, Nabi akan berkata, qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman, ataupun qala Allah Azza wa Jalla. Hadis qudsi ini biasanya kita akan tengok hadisnya, hadis yang berbunyi Allah Ta'ala berfirman, abdi, wahai hambaku, ataupun ya bena Adam, wahai anak Adam. Itu banyaklah contoh-contoh hadis qudsi yang rasanya tuan-tuan boleh tengok di dalam kitab-kitab hadis. Apakah firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang as-salah ini? Allah Taala berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Saya membahagikan solah kepada dua bahagian, antara saya dengan hamba saya. Saya separuh, hamba saya separuh, kata Allah Ta'ala. Jadi Allah berfirman, saya membahagikan as-salah. Dan ulama mengatakan, as-salah yang dimaksudkan di situ adalah surah Al-Fatihah. Kenapa as-salah di situ membawa maksud surah Al-Fatihah? Kerana hadis itu ada sambungannya tuan-tuan. Allah Ta'ala berfirman, saya membahagikan as-salah, iaitu surah Al-Fatihah, kepada dua bahagian. Nisfuli, separuh untukku, kata Allah Ta'ala. Wa nisfuli abdi, dan separuh untuk hambaku. Wa li abdi ma sa'al, dan bagi hambaku, apa yang dia minta, apa yang dia mohon, apa yang dia inginkan, akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat Al-Fatihah tadi. Ni. Sebab itulah tuan-tuan, kita ni sebelum berdoa, antara yang diajar oleh para guru kita, ulama-ulama kita, sebelum kita membaca doa tuan-tuan, kita akan biasakan dengan membaca Al-Fatihah. Biasalah tu. Habis sembahyang tuan-tuan, kita dah sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita pun ialah orang nak cepat kadang-kadang Al-Fatihah. Lepas baca Al-Fatihah baru kita baca doa. Daripada mana sandaran ini diambil? Inilah daripada kefahaman hadis ini. Di mana tuan-tuan Allah berfirman,
wali abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang dia minta saya perkenankan. Maka Allah Ta'ala menghurai tentang Fatihah tadi tu. Allah Ta'ala berfirman, sambungan hadis tadi, wa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi. Apabila hambaku menyebut alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah Tuhan sekalian alam, maka Allah Subhanahu wa taala pun jawab tuan-tuan, wa qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Rupanya tuan-tuan, bila kita menyebut alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab apa yang kita sebut dengan sabdanya, dengan firman-Nya, hamidani abdi, hambaku memujiku dengan pujian yang agung. Okay? Jadi kita sebut alhamdulillah, Allah jawab hamidani abdi. Allah jawab tuan-tuan pujian kita padanya sebagai tanda kebanggaan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Manusia ataupun makhluk yang ingin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu, ada beberapa makhluk yang menentang ataupun yang kata tak payahlah ya Allah. Itu tentang kejadian awal lah Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah ingin ciptakan makhluk tuan-tuan, para malaikat kan berkata, ataj'alu fiha, ya Allah, adakah kamu akan ciptakan di bumi itu may yufsidu fiha, makhluk yang akan membuat kerosakan, may yufsidu fiha wa yasfikud dima, dan saling berbunuh-bunuhan, wa nahnu, sedangkan kami, kata para malaikat, nusabbihu bihamdika, senantiasa bertasbih dengan memuji kamu, wa nuqaddisu lak, dan senantiasa menyucikan kamu. Maka apa jawab Allah Ta'ala? Inni a'lamu ma la ta'lam. Saya lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Dan disebut di dalam kitab Tafsir Al-Munir tuan-tuan, karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, firman Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun, saya lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, kepada para malaikat. Antara yang tidak diketahui oleh para malaikat inilah akan lahirnya hamba Allah Subhanahu wa taala yang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, yang datang daripada lubuk hati, bukan daripada paksaan ataupun kerana tekanan dan yang lain-lain. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, apabila kita mendapat sesuatu nikmat kurniaan daripada Allah Ta'ala, kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala jawab hamidani abdi. Tengoklah wahai para malaikat, inilah hambaku telah memuji. Yang seterusnya, sambungan hadis tadi lagi tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, wa idza qala abdi ar-rahmanir rahim, sekiranya hambaku menyebut ar-rahman dan ar-rahim, ar-rahmanir rahim, maka Allah Ta'ala jawab tuan-tuan, qala Allah Ta'ala athna alayya abdi. Bila mana kita sebut ar-rahmanir rahim, Allah jawab athna alayya abdi, hambaku memujiku dengan mengharapkan rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini insya-Allah tuan-tuan, nanti kita akan bahas di dalam tafsirnya. Ini kita belum masuk tafsiran. Kita baru masuk nama-nama surah Al-Fatihah, dan kita sampai pada pembahasan nama surah Al-Fatihah as-solah. Sambung lagi. Wa idza qala abdi maliki yaumiddin, sekiranya hambaku menyebut maliki yaumiddin, qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, majjadani abdi, hambaku mengukuhkan kedudukanku. Kerana apa? Allah kan berfirman maliki yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Dan kita ketika itu tuan-tuan menjawab, ataupun Allah ketika itu menjawab, majjadani abdi, hambaku mengukuhkan kedudukanku sebagai penguasa, pentadbir, penghakim nanti di padang mahsyar. Jadi Allah bangga bila mana kita sebut maliki yaumiddin. Wa idza qala abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan sekiranya hambaku menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah Ta'ala. Inilah tuan-tuan antara kemuncak bacaan surah Al-Fatihah kita. Bila mana kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab tuan-tuan, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Inilah ikatan, inilah hubungan antaraku dengan hambaku, dan dengan hubungan ini, kata Allah Ta'ala,
apa yang diminta oleh hambaku akan diperkenan. Hubungan apa antara kita dengan Allah Ta'ala? Cuba kita lihat tuan-tuan di dalam ayat itu, iaitulah hubungan na'budu dan nasta'in. Iaitulah hubungan na'budu, penghambaan. Dan hubungan kita pada Allah Ta'ala sebagai seorang hamba yang taat, kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk nasta'in, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Allah menyambung firman-Nya tuan-tuan, wa idza qala 'abdi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekiranya hamba-Ku menyebut ihdinas siratal mustaqim sampailah habis tuan-tuan, Allah Ta'ala jawab, wali abdi ma sa'ala. Bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Tuan-tuan kalau perhatikan hadis ni tadi tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis itu, 3 kali Allah sebut wali abdi ma sa'ala. Bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Diperkenan oleh Allah Ta'ala. Pertama di awal, yang kedua pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang ketiga setelah kita menyebut waladdallin, amin. 3 kali tuan-tuan di situ. Maka dengan sebab itulah kita ini perlu ataupun selalu dilatih memperbanyakkan membaca Al-Fatihah. Lebih-lebih lagi sebelum kita membaca apa-apa doa, kita bacalah Al-Fatihah. Itu biasalah. Kita sebelum berdoa, kita akan baca Al-Fatihah. Kenapa? Rupanya tuan-tuan, 3 kali diulang di situ, bagi hamba-Ku apa yang diminta akan diperkenan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bertawassul dengan amal soleh kita dengan baca surah Al-Fatihah. Moga-moga doa yang kita pohonkan pada Allah setelah itu diperkenan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh lagi tuan-tuan ya? Sikit lagi. Dan kemudian surah Al-Fatihah juga tuan-tuan dinamakan sebagai Asy-Syifa. Asy-Syifa ni maksudnya penawar. Kita di Kota Tinggi ada satu kawasan namanya Bandar Penawar. Dan nama masjidnya Masjid Asy-Syifa. Asy-Syifa ni membawa maksud penawar. Kenapa surah Fatihah dinamakan penawar? Ini berpandukan sabda Nabi kita tuan-tuan, Fatihatul Kitab Syifa'um min kulli sam. Surah Fatihah adalah syifa, penawar bagi setiap penyakit. Wah, ini menarik tuan-tuan. Kalau kita tengok kan biasa para guru kita, orang-orang alim kita, biasanya kalau datang ke rumah mereka meminta air dan sebagainya, memang biasanya akan membaca Fatihah. Itu biasanya di dalam ayat tersebut. Macam orang datang rumah kita malam-malam, kadang ketuk pintu, Ustaz, tolong Ustaz, cucunya nangis, anaknya menangis, cucu nangis, anak menangis, kadang isteri menangis, menangis semua, datanglah bawa air. Ataupun kadang kita lepas ceramah tuan-tuan, lepas kuliah, nanti adalah seorang makcik, Ustaz, tolong bacakan doa pada air ni. Moga-moga yang berhajat ni sembuh daripada penyakit. Apa yang kita baca tuan-tuan, tidak lain tidak bukan antaranya kita baca surah Al-Fatihah. Kerana apa? Sabda Nabi kita, Fatihatul Kitab Syifa'um min kulli sam. Surah Fatihah merupakan penawar bagi segala racun dan penyakit. Seterusnya tuan-tuan, menutup perkongsian kita pada pagi ini, surah Fatihah juga dinamakan sebagai Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah, orang kita sebut Ruqyah. Ini bahasa Arabnya Ar-Ruqyah. Ruqyah ni maksudnya jampi. Maksudnya jampi. Tuan-tuan, berkenaan surah Fatihah yang dinamakan sebagai Ar-Ruqyah ini berpandukan sebuah hadis baginda Nabi SAW. Hadis ini tuan-tuan boleh lihat di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rahimahumallahu ta'ala. Di dalam hadis itu tuan-tuan menceritakan, hadis ini daripada sahabat baginda Nabi, iaitulah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahawasanya ada sekumpulan sahabat. Ini kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari ceritanya agak panjang sikit. Kalau dalam Sahih Muslim agak ringkas sedikit. Dalam Sahih Bukhari tuan-tuan disebut bahawasanya sekumpulan sahabat baginda Nabi SAW melakukan perjalanan.
Sampai di satu kampung, sahabat-sahabat ni singgah dan kemudian minta untuk dijamulah ataupun mencari makanan lah di kawasan tersebut. Di satu perkampungan Badawi. Disebabkan orang-orang Badawi di situ, tuan-tuan, ataupun orang-orang Arab di perkampungan itu mengenali sahabat-sahabat Nabi, yang mana sahabat-sahabat ini adalah pengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka penduduk kampung itu enggan untuk menerima mereka sebagai tetamu mereka. Nanti kan kata penduduk kampung tu, ni geng-geng Nabi Muhammad ni kalau datang nanti kita akan berpecah. Nanti kita akan saling berbunuh-bunuhan. Maka sahabat-sahabat Nabi tu dihalau keluar. Tak dibenarkan masuk. Nak beli makan pun tak boleh. Maka tuan-tuan, ketika sahabat-sahabat baginda Nabi ni pun pulang, melakukan perjalanan balik, tiba-tiba datanglah seorang hamba, berjumpa rombongan sahabat baginda Nabi ini. Nabi tak ikut ketika itu, tuan-tuan. Dan seorang lelaki itu pun bertanya, wahai rombongan, ada tak di kalangan rombongan ni yang boleh menjampi? Yang boleh menjampi. Kerana apa? Kerana ketua kampung kami sedang ataupun telah disengat binatang yang berbisa. Padang pasir, tuan-tuan, binatang yang berbisa ni maklumnya dua. Pertama, ular. Yang kedua, kalajengking. Kata sahabat Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, tiba-tiba di kalangan kami ada seorang yang mengangkat tangan. Padahal kata Abu Sa'id Al-Khudri tak tahu pula yang dia tu boleh menjampi. Tiba-tiba dia kata, saya boleh menjampi. Tapi kami masih datang kemarin di kampung kamu tak terima kami. Ni sekarang kau minta kami untuk mengubati ketua kampung kamu, boleh, tapi dengan syarat kami meminta upah. Disebut di dalam hadis Bukhari, tuan-tuan, sahabat ini berkata, boleh, saya akan mengubati dia, tapi dengan syarat kami minta upah. Maka penduduk kampung itu pun, tuan-tuan, ataupun yang wakil datang tu pun bersetuju, okeylah, tak apalah. Maka datanglah sahabat Nabi rombongan tu ke rumah ketua kampung yang terkena binatang sengatan tersebut, sengatan binatang itu, dan meminta secawan air. Diambil secawan air, tuan-tuan. Apa yang dibaca pada air tersebut, sahabat yang lain hanya melihat saja. Bila melihat, dibagi minum. Lepas dibagi minum, tuan-tuan, serta merta ketua kampung tersebut yang terkena sengatan binatang berbisa, wajahnya kembali cerah dan keluar mengalirkan peluh, dan dia sembuh serta merta. Gembira. Ketua kampung ni, tuan-tuan, dan penduduk kampung pun rasa gembira. Maka diberilah sahabat-sahabat Nabi ini, disebut di dalam beberapa riwayat, 30 ekor kambing. Secawan air dapat upah 30 ekor kambing. Wah, Jadi memang tak jumpa lah, tuan-tuan, zaman kita sekarang ni. Secawan air, 30 ekor kambing. Baliklah, dijamu makan, kemudian mereka pun balik. Di tengah perjalanan, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang lain tanya, tadi apa yang kamu baca pada air tersebut? Maka dia pun jawab, yang saya baca tadi tidak lain tidak bukan adalah surah Al-Fatihah. Boleh ke baca Fatihah untuk merawat penyakit? Maka kata dia, saya cuma ikhtiar saja. Dan kemudian, tuan-tuan, habis tu binatang-binatang ni, ternakan ni, yang kita dapat upah ni, boleh ke kita ambil? Kita tak tahu, jom kita jumpa Rasul. Maka sahabat-sahabat ni pun berjumpalah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setibanya berjumpa dengan baginda Nabi, dan mereka pun ceritalah pengalaman mereka mengubati seseorang yang terkena sengatan binatang berbisa dan sembuh, tuan-tuan. Nabi pun tersenyum. Nabi kata apa? Wa ma yudrika annaha ruqyah. Kamu tidak tahu ke yang surah Fatihah itu adalah surah jampi. Jadi yang menamakan jampi di situ, ruqyah di situ adalah daripada lisan baginda Nabi yang mulia. Iaitulah Nabi sebut surah Fatihah surah ruqyah. Dan sahabat Nabi pun tanya, ya Rasulullah, kami menjampi orang tersebut dengan air yang dibaca surah Fatihah. Okeylah, surah Fatihah adalah surah jampi. Dan kami mendapat upah 30 ekor kambing. Banyak ni ya Rasul, boleh ke? Dan Nabi sekali lagi tersenyum, tuan-tuan. Apa kata baginda Nabi SAW? Khudhu minhum wadribu li bisahlim ma'akum. Ambillah apa yang mereka bagi kepada apa yang mereka bagi itu. Maknanya ambil 30 itu sebagai upah,
dan bagilah saya satu bahagian bersama-sama kamu. Maknanya Nabi pun dapat bahagian juga. Daripada hadis ni sebenarnya tuan-tuan pembahasannya agak panjang, menceritakan tentang boleh mengambil upah daripada bacaan-bacaan Al-Quran. Maka hadirin dan dirahmati Allah, dan nama lain surah Fatihah tuan-tuan iaitulah Al-Kafiyah. Al-Kafiyah ni maksudnya yang mencukupi. Kerana apa? Kerana surah Fatihah mencukupi tanpa surah-surah lain. Tetapi surah-surah lain tidak mencukupi tanpa surah Al-Fatihah. Macam kita solat tuan-tuan, kita kalau solat membaca Fatihah, kita tak baca surah, solat kita sah tak? Sah. Jadi surah Fatihah mencukupi tanpa surah yang lain. Tetapi surah lain tidak mencukupi tanpa surah Al-Fatihah. Contoh kita sembahyang, kita bacalah surah Al-Baqarah yang 286 ayat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Agak-agak tuan-tuan puan-puan, solat kita sah tak tanpa baca Fatihah? Tidak sah. Kerana apa? Surah lain tidak mencukupi tanpa surah Al-Fatihah. Ini besarnya surah Al-Fatihah. Walaupun Baqarah 286 ayat, Fatihah 7 ayat, cukup memadai Fatihah itu tanpa surah-surah yang lain. Kemudian nama lain bagi surah Al-Fatihah ia dinamakan sebagai Al-Asas. Al-Asas ni maksudnya tapak. Itu dia punya tapak, base dia lah. Surah Asasul Kutub Al-Quran. Nabi kita bersabda Asasul Kutub Al-Quran. Asasnya kitab-kitab adalah Quran. Maknanya kitab yang 4, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, yang menjadi asas, yang menjadi penguat adalah Quran. Wa asasul Quran Al-Fatihah. Dan asasnya Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Wa asasul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Dan asasnya Fatihah pula adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah kongsi beberapa nama bagi surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan tuan-tuan sidang penonton yang bersama-sama dalam program tafsir online ini, kita dapat mengambil manfaat. Dan kalau boleh tuan-tuan catat. Apa yang kita kongsi ni tuan-tuan, kita sama-sama catat. Tulis 1, 2, 3. Dan inilah sebab mengapa surah Fatihah sangat penting dalam kehidupan kita. Kerana inilah kelebihan yang amat besar yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah tuan-tuan, pada pertemuan akan datang, minggu hadapan insyaAllah kita akan sambung berkenaan dengan surah Al-Fatihah lagi. Kita akan tengok beberapa keutamaan surah Al-Fatihah berbanding surah-surah yang lain. Setelah itu tuan-tuan, barulah kita sambung ataupun kita masuk pada tafsir surah Al-Fatihah. Saya mengambil konsep tafsir online ni tuan-tuan, tafsir yang agak ringkas lah. Yang mudah untuk kita faham, kita tidak terlalu fokus kepada macam bertalaki lah. Kita hanya berbicara agak secara ringkas agar mendapat kefahaman yang mudah insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa tuan-tuan yang menonton untuk like and share. Kalau ada penambahbaikan ataupun ada apa-apa yang tuan-tuan ingin beri saranan, tuan-tuan boleh komen lah di bawah tu. Cantiklah. Apa-apa yang tuan-tuan komen sebenarnya kami baca. Nanti insya-Allah kita akan upgrade dan kita akan update apa-apa yang kita buat. Didoakan mudah-mudahan program kita ni berterusan tuan-tuan. Moga panjang umur dan kita dapat menghabiskan tafsir online kita ni sampailah khatam Al-Quran nanti insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sekadar itu tuan-tuan, moga-moga tuan-tuan yang bersama-sama dalam kelas ini mendapat kurniaan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dimurahkan rezeki tuan-tuan dan puan-puan, dikurniakan kesihatan yang baik, zuriat yang soleh-solehah, dan mudah-mudahan dicukupkan segala keperluan kita dunia dan akhirat, serta kita diberi kefahaman tentang Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.